Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita peluang bersama-sama di dalam pembelajaran secara online ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat perjuangan baginda lah maka hari ini kita mendapat nikmat iman dan Islam. Baik. Terima kasih kepada semua murid-murid. Jadi Ustaz pada hari ini Ustaz tidak dapat membuatkan kelas secara online secara Google Meet kerana Ustaz ada hal yang sangat mustahak. Jadi Ustaz ganti dengan video. Jadi Ustaz minta semua murid-murid bersedia untuk belajar. Jadi hari ini macam biasa Ustaz mengajar subjek tauhid. Jadi tauhid ini adalah subjek mengenai apa? Mengenai kita nak mengenal Allah, kita nak mentauhidkan Allah. Jadi bila kita nak mentauhidkan Allah, pertama sekali minggu lepas kita ada belajar mengenai rukun iman. Rukun iman ada berapa? Kalau tengok kat nombor tu ada 6. Ada 6. Jadi bila ada 6, kena ingat satu persatu kena ikut step lah. Lebih tepatnya ikut step. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya dia ikut step tu nombor 1, nombor 2. Okey. Yang pertama sekali mesti sama-sama baca beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Jadi yang keenam yang kelima tadi. Yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Jadi enam ini mestilah ingat. Patutnya Ustaz tanya dalam online, tapi hari ini Ustaz tak dapat online bersama. Jadi Ustaz harap semua hafal lah rukun iman ini. Akan ditanya di waktu kelas nantilah di sekolah. Baik. Pertama sekali bila kita sebut rukun iman, mestilah faham iaitu rukun iman ini adalah mengenai tentang keimanan kita. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak kuatkan rukun iman, kita nak kuatkan iman ni? Pertama sekali kita tengok muka surat sebelah, muka surat kedua sepatutnya dua. Yang ni dulu sebenarnya. Kita tengok balik. Iaitu pengertian iman ialah pengakuan dengan lisan. Nombor 1 tadi tu kita tengok. Okey, pengakuan dengan lisan. Maksudnya lisan ni apa? Maksudnya secara mulut kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya apa? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Apa maksud dia tu? Kita lah pengakuan dari lisan, kita cakap. Kita selalu kalau solat, kita selalu sebut ni dalam dalam tahiyat. Dalam tahiyat. Okey, tasyahud lah dalam tahiyat awal, tahiyat akhir tu. Itu kita selalu sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada kita selalu dengar juga al-azan. Bukan hayya 'alas solah. Yang mana? Asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali kan, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selalu dengar al-azan. Itu adalah pengakuan dengan lisan. Kita sendiri mengaku bahawasanya Allah itu adalah Tuhan kita. Tak ada dah Tuhan selain Allah, hanya Allah sahaja Tuhan kita. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, iaitu Rasul kepada Nabi, hamba juga kepada hamba kepada Allah. Maksudnya. Itu. Baik. Yang pertama kita dah cakap pengakuan dengan lisan, kita dah cakap dah. Okey, saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagus, alhamdulillah semua dah cakap. Jadi kena ingat tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kang tak tahu pula. Okey, seterusnya bila kita dah cakap, kita pula kena membenarkan nombor 2 tu.
membenarkan di dalam hati. Maksudnya kita kena benarkan di dalam hati kita. Dalam hati kita ni kadang-kadang kita tak cakap, kita senyap kan, tiba-tiba dalam hati kita bercakap. Kita senyap ni, tapi dalam hati kita cakap, handsomenya dia ni, sedapnya nasi ni, sedapnya aiskrim ni. Kita cakap dalam hati, kita tak cakap ke mulut. Itu kita kena membenarkan di dalam hati kita bahawasanya Allah itu adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah. Kena cakap dalam hati kita ni, kena ada rasa tu. Memang betul kita yakin Allah itu adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Rasul lah, seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah. Kita kena benarkan hati. Maknanya dalam hati kita kena yakin. Tak boleh dalam hati kita ini bukan Allah, ini bukan Tuhan, tak boleh. Kalau macam tu masih lagi belum beriman. Beriman ni macam mana? Kita benarkan dalam hati kita, yakin Allah itu adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul kita. Jadi kena benar lah hati. Jangan duk ingat nasi je, nasi sedapnya ayam ni, sedapnya ayam gorengnya. Tak boleh lah macam tu juga. Okey, kena dalam hati kita ni kena ni. Okey, baik. Yang ketiga ni penting Yang ketiga ni lah kena yakin, kena buat iaitu beramal dengan anggota badan. Kena beramal lah dengan anggota badan. Jangan duk cakap je. Kita asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu kita yakin dalam hati kita, ya, Allah itu adalah Tuhan saya. Saya yakin Allah itu adalah Tuhan saya, Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Saya yakin. Baik. Bagus. Tiba-tiba kita tak semayang. Tak jadi Maksudnya beramal dengan anggota badan ni kena solat, kena puasa. Kalau ada darjah 1, kena belajar solat. Okey, kalau boleh jaga solat subuh pun bagus dah. Okey, kalau dapat jaga solat subuh, solat lain insya-Allah boleh jaga. Yang penting solat subuh tu dulu. Okey, jadi beramal dengan, bila kita dah yakin Allah itu Tuhan kita, kita takut pada Allah SWT ni. Kita takut, kita pada dalam hati kita pun kita dah yakin, maka kita kenalah solat, kita kenalah berpuasa, kita kenalah buat baik pada ibu bapa, bukan marah kat dia. Sikit-sikit merajuk, tak boleh macam tu. Beramal dengan anggota badan ni maksudnya kita segala benda-benda yang baik kita kena buat kerana Allah. Jadi Allah suruh kita taati ibu bapa, bukan lawan dia. Tak dapat sikit nak mengamuk, tak boleh macam tu. Kena ikut apa yang ibu dan ayah kita bagi tahu. Okey, kena tolonglah. Baik, jadi itu pengertian iman. Sepatutnya yang ni kena baca ni, ustaz lupa, itu tertinggal kan. Jadi terus kita ke rukun iman kan. Jadi bila 3 ni dah ada, barulah kita ke rukun iman, iaitu tadi yang 6 tadi itulah. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Baik. Jadi mesti kena yakin benda tu. Baik. Seterusnya, jadi ustaz nak semua bersedia dengan inilah buku tulis masing-masing. Buku tulis ni kita akan cuba untuk menulis lah. Ustaz tak kalau ikutnya ustaz nak buat secara online tu menulisnya, tapi tak boleh sebabkan tak boleh buatlah hari ni online. Jadi ustaz bagi video saja. Jadi kerjanya ustaz nak lukis bunga ni sekali, sama macam dalam ni rukun iman, perhati dan faham. Satu, beriman kepada Allah ni satu yang mana? Sekejap. Okey, satu yang mana? Satu ni, yang satu ni I ni ni. Okey, kena buatlah. Tak adalah kena, kalau boleh buat bunga lah, cuma kalau tak boleh tak apa, yang penting semua ni kena ada. Jadi ustaz nak minta salin lah, beriman kepada Allah. Lepas tu yang kedua yang ni beriman kepada malaikat. Yang ketiga yang ni beriman kepada kitab. Yang keempat beriman kepada rasul. Ni keenam, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir yang ni beriman kepada qada dan qadar. Jadi ustaz nak tolong salin yang ni, supaya yang ni penting ni, yang ni sangat penting untuk
penulisan. Dan boleh warna lah. Boleh warna. Maknanya lukis bunga ni, belajarlah melukis. Ustaz minta janganlah nak komplain susah sangat. You bapa pun tak payahlah tolong, biar buat sendiri. Tak cantik tak apa, tapi cuba. Cuba Ustaz nak murid-murid darjah 1A ni cuba lukis. Bukan Ustaz suruh lukis haiwan tu, Ustaz suruh lukis bunga je. Okey, bunga, dan dalam tu mesti ada perkataan itu, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Kena ada. Okey, tolong. Sebab apa? Sebab ni latihan menulis sebelum masuk sekolah nanti. Ni baru menulis dan juga melukis. Melukis pun sangat penting. Dan boleh warna. Nak warna pun boleh. Lepas lukis siap-siap nak warna, boleh. Sangat digalakkan. Okey. Baik. Jadi setakat itu sajalah kelas kita.